Asia Tenggara merupakan pusat persinggahan dua kuasa besar yang dikenali sebagai Asia, iaitu India dan China. Asia Tenggara mempunyai geografik yang strategik di mana Asia Tenggara menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. India mula bertapak di Asia Tenggara melalui aktiviti perdagangan. Melalui kegiatan perdagangan, telah terjadi hubungan India dengan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara sebelum era Indianisasi lagi. Perhubungan ini juga dikatakan berlaku sejak zaman prasejarah lagi secara dua hala, di mana bukan sahaja orang India menjelajah kawasan Asia Tenggara, bahkan orang di Asia Tenggara juga turut sampai ke India. Kewujudan kerajaan awal ini dapat dibuktikan melalui sumber bertulis, iaitu sumber seperti India, China, Yunani, Arab dan Parsi. Dalam tamadun India mempunyai 3 jenis zaman, iaitu zaman yang pertama, zaman awal, zaman yang kedua, zaman pertengahan, zaman yang ketiga, zaman moden. Kita pergi yang pertama, iaitu zaman awal. Zaman awal mempunyai 8 jenis zaman, di mana yang pertama ialah zaman prasejarah, yang kedua zaman lepas Indus, yang ketiga zaman Vedic, yang keempat zaman Maurya, yang kelima zaman Gupta, yang keenam zaman Gangga, yang ketujuh zaman Pallava, dan yang ke-8 ialah zaman Chola. Okey, dapat? Next kita ke zaman yang seterusnya, iaitu zaman pertengahan. Mari kita mengenali zaman pertengahan di dalam tamadun India. Zaman pertengahan dalam tamadun India merupakan zaman gemilang bagi umat Islam pada ketika itu. Islam memerintah India hampir selama 800 tahun dan bilangan umat Islam meningkat kepada 150 juta orang. Islam juga berjaya meletakkan batu asas pemerintahnya pada abad ke-8 Masihi melalui Muhammad Al-Qasim yang telah berjaya membuka wilayah Sind pada tahun 706 Masihi ataupun 87 Hijrah. Kita ke zaman yang seterusnya, iaitu zaman moden. Tadi kita sudah melalui 2 jenis zaman, iaitu yang pertama zaman awal dan yang kedua zaman pertengahan. Sekarang kita melalui zaman yang terakhir, iaitu zaman moden. Zaman moden bagi tamadun India merupakan zaman penjajah. Penjajah British datang pada tahun 1857 dan berlakunya pembahagian bumi India kepada 3 buah negara. Yang pertama, India, yang kedua, Pakistan, dan yang ketiga, Bangladesh. Okey, kita ke subtopik yang seterusnya, geografi. Hai, seterusnya dari segi sudut geografinya, ia ialah benua kecil India terletak antara Lautan Hindi dan Pegunungan Himalaya. Kita bagi pada 2, iaitu utara dan selatan, dan dia terletak bersebelahan tamadun Parsi di barat dan di tamadun Cina di timur. Di tamadun India terdapat 2 masyarakat, iaitu masyarakat Indo-Arya dan masyarakat Dravida. Dia juga terdapat beberapa buah Veda yang menjadi pegangan kuat, iaitu Rig, Yajur, Sama dan Atharva. Masyarakat Dravida mula percaya kepada mazhab Saivisme dan Vaishnavisme yang di asas kepercayaan, pemikiran dan amalan kehidupan. Keadaan geografi boleh dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat India Utara dan India Selatan agak berbeza. Ia berbeza dari segi rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan-amalan keagamaan. Islam ke atas perkembangan dan kemajuan sendiri India dapat dilihat dari Taj Mahal. Taj Mahal dibina oleh Maharaja Shah Jahan sebagai monumen untuk mengenangkan istimewa Mumtaz Uzamani atau dikenali Taj Mahal. Ia adalah contoh terbaik seni Mahal yang menggabungkan seni budaya Parsi, India, Turki dan Islam serta dikatakan pemata seni Islam.
Seni bina tamadun India dipengaruhi oleh 3 aspek, iaitu tamadun Buddha, tamadun Hindu dan juga tamadun Islam. Seni bina tamadun Buddha bermula semasa pemerintahan Raja Asoka, di mana seni bina pada tahun ini dipengaruhi oleh 4 aspek, iaitu yang pertama, stupa Buddha yang merupakan seni bina berbentuk bulat untuk menyimpan peninggalan Buddha. Yang kedua, stambas merupakan tiang yang diukir dengan ayat-ayat suci agama Buddha. Yang ketiga, Vedika Stupa yang merupakan pagar yang mengelilingi stupa Buddha. Yang keempat adalah Torona Buddha. Torona Buddha merupakan pintu gerbang yang diperbuat pada kayu dan diukir dengan mitos serta hikayat agama Buddha. Yang seterusnya ialah tamadun Hindu. Seni bina Hindu menonjol semasa pemerintahan Raja Asoka. Seni bina Hindu ditentukan oleh 5 aspek yang utama, iaitu peraturan, perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan astronomi. Selain itu, seni bina Hindu juga banyak menggunakan elemen geometri seperti segi empat dan juga bulat. Kuil yang tercipta semasa tamadun Hindu merupakan sebuah tempat penyembahan dan juga menghimpunkan rakyat-rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa struktur penting dalam seni bina Hindu seperti Shikara yang bermaksud puncak gunung di mana menjadi tempat suci dewa teragung mereka. Yang kedua, Rata yang merupakan sebuah seni bina berbentuk kereta kuda yang dipercayai sebagai simbol kuda matahari. Dan yang terakhir ialah Gopuram. Gopuram merupakan menara momentari yang sering terdapat di kuil-kuil. Dan yang ketiga adalah Islam. Seni bina Islam dibina pada zaman Kesultanan Delhi dan zaman Mughal. Dalam seni bina Islam, kebanyakannya berunsur jambangan bunga, berbentuk dimensi dan juga terdapat unsur-unsur seni Arab, Parsi dan tempatan yang mencerminkan keagungan Tuhan. Semasa zaman Kesultanan Delhi, bangunan yang dibina melambangkan seni bina Islam. Contohnya seperti masjid yang melambangkan seni bina Delhi terawal. Dan zaman Mughal. Zaman Mughal adalah zaman di mana perkembangan seni bina India yang menggabungkan seni bina Hindu dan Muslim. Akbar juga telah mewujudkan style Mughal dalam Masjid Fatehpur Sikri. Kesimpulannya, semangat asas tamadun ini termasuklah dalam bentuk keupayaan serta kebolehan masyarakat India mencapai kesempurnaan dalam seni bina yang sangat baik dan juga lengkap. Boleh dikatakan binaan tamadun India banyak berceraskan Hindu dan Buddha. Asas kepada pembinaan sebuah tamadun adalah aspek kebudayaan dan kerohanian. Sehingga sekarang kita masih lagi dapat melihat peninggalan tamadun-tamadun dahulu yang berkait rapat dengan asas pembinaan